Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar anak-anak didik cikgu? Alhamdulillah, pagi ni kita bersua kembali dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 3 buat kali kedua. Okey, dah bersedia ke belum? Sedia ke sedia? Kan cikgu akan tanya macam tu, nak pastikan semua dah bersedia dalam keadaan emosi yang stabil, yang gembira, yang seronok untuk kita ber-PDPR pada pagi ini. Okey, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari, mana nak sama anak didik cikgu sayang. Okey, sedia ke sedia? Siapa ingat lagi minggu lepas kita belajar tentang ayat tunggal dalam tema kita keluarga cergas dengan tajuk kita Suria Pagi. Baik, hari ini cikgu nak pergi kepada muka surat yang ketiga. Okey, sedia semua dengan muka surat yang ketiga. Okey, muka surat yang ketiga dengan tajuk bantu membantu di dapur. Okey, cikgu nak semua kejap lagi kita baca bersama-sama. Kemahiran membaca, kemudian di bawah membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baik, kita nak belajar baca. Siapa yang tak kuasai lagi kemahiran membaca, tak apa, ikut perlahan-lahan, baca bersama ibu ayah. Okey, ada kakak, ada abang boleh bantu juga untuk anak-anak cikgu berlatih membaca di rumah. Okey, hari-hari adakan masa untuk belajar membaca. Kemudian nanti lama-lama insya-Allah bila kita dah naik sekolah nanti kita belajar lagi secara bersemuka. Cikgu akan kenal pasti lagi. Mungkin ada anak-anak didik cikgu yang belum lagi kuasai kemahiran membaca, masih lagi perlukan bantuan. Okey, insya-Allah kita doakan sama-sama supaya kita dapat belajar bersemuka. Baik. Untuk itu kita tengok dulu petikan. Kita seperti biasa cikgu baca. Cikgu menganggapkan anak-anak didik cikgu baca selepas cikgu baca. Macam tu kan. Kalau dalam kelas biasanya cikgu akan minta beberapa orang murid baca dulu, kemudian diikuti dengan murid-murid yang lain. Kita cuba sehabis baik, insya-Allah. Dalam kita belajar ada kesilapan, dalam kita belajar ada kesalahan. Tak apa, kita nak betulkan sama-samalah kita belajar. Okay. Baik, kita buat ulang kaji sikit. Minggu lepas kita belajar tentang ayat tunggal. Okey, muka surat berapa ayat tunggal? Muka surat 2. Baik, tengok muka surat 2 itu kita dah belajar, kita dah baca, kemudian kita dah kenal pasti ayat tunggal yang bertulisan merah. Kita pun dah buat latihan menulis ayat tunggal berdasarkan petikan kan, Suria Pagi tajuknya. Baik, untuk hari ini kita nak sambung ke muka surat 3 untuk kita membaca tajuk bantu membantu di dapur. Okey, semua orang buka muka surat 3. Sedia? Cikgu cakap sedia. Sedia cikgu? Kan? Okey, kita mula. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat.
Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Ini suasana keluarga yang bekerjasama di dapur kan. Ibu dengan ayah baru lepas membeli barang-barang keperluan dapur dan anak-anaknya Nabila dan Nasri membantu ibu. Ada yang susun barang kan, macam ibu orang kata membersihkan ikan, sayur yang baru dibeli, daging, kemudian ayah tolong angkat barang. Okey, kat sini kita nak tunjukkan kerjasama. Kita mestilah tolong ibu ayah kat rumah, anak-anak mesti tolong ibu ayah. Kalau ibu ayah tak minta tolong pun kita kena tolong. Jadi kita kena sentiasa bekerja sama dan kita faham ibu ayah juga orang yang sibuk. Jadi kita kena rela hati ringan tulang membantu tanpa disuruh. Baik, cikgu nak anak-anak didik cikgu boleh ulang-ulang baca, petikan, membantu di dapur. Lepas tu sekarang ni kita nampak tulisan merah Nabila ke dapur. Nabila ke dapur tu ayat tunggal. Kemudian yang biru, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Itu adalah ayat majmuk. Macam mana kita nak kenal ayat tunggal dan ayat majmuk? Okey, jumpa cikgu di slide selepas ini. Sekarang kita perhatikan apa perbezaan antara ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, boleh tengok slide yang cikgu paparkan. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat, dikenali sebagai ayat mudah. Okey, contoh, Aiman sedang membaca buku. Aiman ialah subjek, membaca buku ialah predikat. Ayat yang tak ada disambung dengan kata hubung, ada kerana, ada dan kan, dan sebagainya. Maksudnya ayat yang mudah, ayat yang satu subjek dan satu predikat sahaja. Tak ada dua perbuatan ataupun kata kerja yang lebih kat situ. Okey, baik, kita tengok pula apa itu ayat majmuk. Okey, yang kedua, ayat majmuk. Ayat yang mempunyai lebih daripada satu subjek dan satu predikat. Contohnya, ayah sedang menonton televisyen sambil menghirup secawan kopi. Okey, ayah subjek, predikat menonton televisyen, menghirup secawan kopi. Dua sekali perbuatan yang ayah lakukan. Maksudnya ayah sambil menonton televisyen, ayah menghirup secawan kopi. Okey, contoh yang lain, ada satu atau lebih subjek. Contohnya, Maisarah, Nora dan Putri ialah murid baharu di tahun 3T. Walaupun ada satu predikat, tapi ada tiga subjek kat depan tu. Ada Maisarah, ada Nora dan ada Putri. Baik, itu dikenali sebagai ayat majmuk. Baik, kita akan terangkan lagi dengan lebih mendalam pada pelajaran yang akan datang. Cikgu harap anak-anak murid cikgu faham tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Kemudian cikgu nak anak-anak didik cikgu lihat kepada buku aktiviti jilid 1 muka surat 2, baca petikan yang ada dekat situ, kemudian cuba pilih dan tulis semula 4 ayat tunggal dan juga 4 ayat majmuk berdasarkan petikan dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 2. Baik, kerja rumahnya adalah latihan di dalam buku aktiviti jilid 1
muka surat 2. Petikan sarapan berkhasiat. Baca petikan tu, ulang-ulang baca, fahamkan, kemudian tulis semula 4 ayat tunggal. 4 ayat tunggal, kemudian 4 ayat majmuk. Okey, cikgu dah bantu kat sini. Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kemudian baca dulu, jangan tak baca. Baca dulu. Kemudian baru cuba cari jawapan dan kemudian baru tengok panduan yang cikgu bagi. Cikgu harap semua buat dengan bersungguh-sungguh, membaca ulang-ulang, kemudian bandingkan dengan jawapan yang cikgu bagi, fahamkan. Okey, boleh ulang-ulang juga video ni daripada mula sampai habis kan. Duduk kat rumah boleh belajar dengan bantuan yang cikgu bagi melalui video-video pendek ni. Baik, dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 2, berdasarkan petikan, anak-anak didik cikgu baca dulu. Okey, muka surat 2. Dalam tu ada sarapan berkhasiat. Okey, tajuknya sarapan berkhasiat. Jadi anak-anak didik cikgu baca. Kemudian daripada petikan tersebut tuliskan ayat majmuk. 4 ayat majmuk yang ada dalam petikan tersebut. Cikgu dah bantu dah kat sini kan. Okey, nanti boleh buat sama-sama dengan ibu ayah ataupun minta tolong abang, kakak kan. Okey, kita dapat 2 bahagian, maksudnya dekat dalam tu pilih 4 ayat tunggal, tulis, kemudian 4 ayat majmuk. Cikgu harap cikgu dah bantu ni, anak-anak didik cikgu boleh tulis dengan kemas, cantik, ikut orang kata tanda baca yang betul, mula menulis dengan huruf besar, tengok ada koma, ada titik, jangan cuai. Okey, boleh? Baik, sampai di sini saja untuk hari ini. Cikgu harap semua anak-anak didik cikgu seronok dapat belajar pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua atas kerjasama ibu ayah, anak-anak yang dah bersedia. Hingga kita jumpa lagi. Salam kasih sayang dari cikgu. Selamat belajar. Bye.